Okay, baik. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Khamis. Seperti yang telah dijadualkan, hari Khamis ialah turn subjek Sirah tahun 4. Jadi, semua boleh bawa keluar buku teks Sirah tahun 4. Okey, kalau sesiapa yang dah bawa keluar buku teks Sirah tahun 4, boleh buka muka surat 34. Okey, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula, yang mana sebelum ini kita telah mengetahui antara masjid-masjid yang utama dalam sejarah Islam. Yang pertama, masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW sendiri. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW sendiri ialah Masjid Quba. Masjid Quba. Yang kedua, masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian kita sudah belajar antara masjid-masjid yang paling utama dalam sejarah Islam, yang mana yang pertama sekali adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidul Aqsa. Tiga ini adalah tiga masjid utama ataupun tiga tempat suci utama dalam sejarah Islam. Sebab itulah siap Nabi ada hadis Nabi lagi, yang mana mafhumnya Nabi kata kalau kita solat dekat Masjidil Haram, pahalanya seperti 100,000 kali kita solat dekat tempat lain. Kalau semayang solat dekat Masjidin Nabawi, pahala dia macam apa? Macam 1,000 kali kita solat dekat tempat lain. Dan kalau kita solat dekat Masjidil Aqsa, pahala dia berapa? Pahala dia macam kita solat 500 kali di tempat lain. Nampak tak? Tiga masjid utama dalam Islam. Okey, baik. Okey, kita akan beralih kepada muka surat 34. Okey, kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita akan belajar tentang peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Apakah peranan masjid dalam pembentukan negara Islam? Okey, baik. Sama-sama kita baca pada perenggan yang pertama. Okey. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, siasah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Seperti yang Ustaz pernah ceritakan sebelum ini, masjid ni memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Masjid ni memang Nabi gunakan sebetul-betulnya. Bukan hanya tempat untuk semayang, bukan hanya tempat untuk solat, bukan hanya tempat untuk mendengar ceramah, tidak. Tetapi masjid ini merupakan tempat segala benda. Pada zaman Rasulullah dibuat segala benda, berniaga dekat masjid, membincangkan hal negara dekat masjid. Dan of course lah, seperti biasa, mestilah masjid sebagai tempat solat juga. Itu peranan utama masjid. Tapi bukan itu saja, peranan masjid juga macam-macam. Berniaga dekat situ, bermesyuarat tentang hal negara dekat situ pada zaman Rasulullah SAW. Okey, baik. Kita tengok antara peranan masjid ialah, okey, yang pertama sama-sama kita baca, masjid sebagai pusat ibadah. Itu peranan fungsi masjid yang pertama sekali ialah sebagai tempat kita beribadah, tempat kita solat. Okey, sama-sama kita baca, kita sama bacaan. Masjid ialah tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu dan sunat. Seperti yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, beriktikaf.
Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, berzikir. Beriktikaf ni apa? Beriktikaf ni apabila kita duduk di dalam masjid, kita niat iktikaf. Bila dah niat iktikaf itu, apa saja yang kita buat, asalkan bukan dosa lah, di dalam masjid, semuanya akan diberikan pahala. Jangan pula pergi niat iktikaf dekat masjid, tiba-tiba curi tabur masjid. Itu bukan dapat pahala lah, itu dapat dosa lah. Iktikaf ni, bila kita niat iktikaf, kita buat benda yang bukan dosa, maka kita akan dapat pahala. Okey, baik. Terus ke bacaan. Umat Islam akan bertemu setiap hari ketika mengerjakan solat 5 waktu. Pada setiap minggu, umat Islam akan berjumpa untuk menunaikan solat Jumaat. Demikian juga umat Islam akan berkumpul setahun sekali bagi menunaikan solat Aidilfitri dan Aidiladha. Yang ini kita bertemu setiap jemaah pada setiap hari, pada setiap minggu, ini bukanlah benda yang baru. Pada zaman Rasulullah pun macam ni juga. Tetapi sampailah zaman kita pun, kita macam ni juga. Kita jumpa orang-orang dekat masjid ketika solat 5 waktu. Ataupun paling kurang jumpa dengan jemaah-jemaah lain pada setiap minggu, pada waktu solat Jumaat dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak boleh lah. Tak boleh dah nak solat 5 waktu pun tak boleh. Nak solat Jumaat pun tak boleh kat masjid. Sebab apa? Sebab COVID. Sebab kita ni takut lagi COVID daripada Tuhan. Sebab itulah masjid kita tutup. Wallahualam. Okey, baik. Yang kedua, masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berkumpul di masjid membincangkan pelbagai aktiviti masyarakat, seperti yang pertama, menyelesaikan masalah rumah tangga. Yang kedua, memupuk perpaduan umat. Yang ketiga, merancang menyediakan pelbagai infrastruktur negara. Okey, pada zaman Rasulullah, masjid ni bukan hanya tempat untuk kita ibadah, tetapi Rasulullah SAW telah menggunakan masjid sebagai tempat untuk menyelesaikan hal-hal negara. Nak bina bangunan sekian-sekian. Jadi Nabi akan berbincang dengan para sahabat dekat mana? Dekat masjid lah. Nak bincangkan tentang strategi peperangan pun dekat masjid lah. Nabi akan bawa bermesyuarat dengan para sahabat di masjid. Okey, baik, kita sambung lagi. Kita baru baca dua peranan masjid dalam negara Islam Rasulullah SAW. Okey, baik, yang ketiga, sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan, masjid berfungsi sebagai tempat menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai, sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Duniawi apa? Ilmu duniawi, ilmu dunia lah. Yang kita yang awak belajar dekat SK, dekat sekolah rendah agama rakyat pun kita ada belajar tentang ilmu dunia. Contohnya matematik, bahasa Melayu, Jawi, itu semuanya adalah ilmu dunia ataupun ilmu ukhrawi. Ukhrawi ni maksudnya apa? Ilmu akhirat. Ilmu akhirat contohnya apa? Belajar sembahyang, belajar kenal Allah, belajar akidah, dan sebagainya. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Okey, baik, kita sambung lagi. Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika berada di dalam masjid. Baginda menggunakan masjid untuk program pendidikan seperti, yang pertama, program mendidik serta menyampaikan ilmu kepada umat Islam. Dan yang kedua, membenarkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu
tinggal di dalam masjid. Kalau orang Islam yang memang nak menuntut ilmu, yang dari jauh-jauh kan, yang dari jauh datang nak kenal Islam, Rasulullah SAW akan bagi mereka tidur ataupun tinggal seketika di masjid. Sampailah mereka habis menuntut ilmu, diorang boleh balik. Okay, baik. Yang ketiga, orang yang baru memeluk Islam dibenarkan tinggal di masjid. Cara ini dapat menarik perhatian orang ramai untuk mendengar pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang dari jauh, yang bukan Islam, nak kenal Islam, datang kepada Rasulullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan mereka untuk tinggal di masjid. Kerana mereka ini kebanyakannya datang dari jauh dan tak ada saudara mara di Madinah. Jadi bila dia orang datang, Nabi akan benarkan mereka tinggal di masjid. Okey, baik. Yang keempat, kita tengok fungsi masjid. Yang keempat, sebagai pusat ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat pengurusan ekonomi seperti yang pertama, pengurusan dan pentadbiran zakat. Nabi buat, kalau katakan hasil-hasil zakat telah dikumpulkan, Nabi akan uruskan dekat mana? Dekat masjid. Baik, yang kedua, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf. Yang ketiga, pengurusan dan pentadbiran jizyah. Jizyah ataupun cukai. Jizyah ataupun cukai ini sebenarnya bukan dikenakan kepada orang Islam. Orang Islam sebenarnya tak kena bayar jizyah, tak perlu bayar cukai. Tetapi yang perlu bayar cukai ni siapa? Yang perlu bayar cukai ataupun jizyah ni adalah orang-orang kafir yang tinggal di Madinah ketika itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi semuanya dikenakan jizyah. Sebab dia orang tak bayar zakat, dia orang hanya bayar jizyah, cukai. Dan orang Islam tak perlu bayar cukai, jizyah. Orang Islam perlu bayar apa? Orang Islam perlu bayar zakat. Okay, baik, kita teruskan lagi. Yang keempat, pengurusan dan pentadbiran ghanimah, rampasan perang. Harta, okey, bulatkan ghanimah ni. Ghanimah ni apa? Ghanimah adalah harta rampasan perang. Waktu dulu, kalau berperang, siapa yang menang, mereka berhak mengambil harta yang dibawa oleh tentera yang mereka lawan tu. Jadi itu kita panggil sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Bila dah rampas, Nabi akan bawa ke masjid dan Nabi akan agihkan kepada para sahabat, dan ada juga Nabi akan ambil untuk diinfakkan dalam tabung rakyat. Okey, baik. Kita sambung lagi, nak habis ni. Kita sambung lagi muka surat 36. Okey, sama-sama kita baca. Semua pendapatan ini digunakan untuk memajukan negara Islam dalam bidang berikut, iaitu yang pertama, pendidikan. Yang kedua, perjuangan ataupun jihad. Duit-duit tadi, duit rampasan perang kan, zakat, digunakan untuk pendidikan. Yang pertama sekali pendidikan, yang kedua adalah perjuangan. Kalau katakan nak beli alat-alat perang, Nabi akan gunakan duit tersebut. Yang ketiga, kebajikan. Kebajikan rakyat lah. Kalau ada rakyat miskin, tak ada makanan, Nabi akan gunakan duit zakat tadi, duit yang diagihkan, duit zakat, duit rampasan perang dan sebagainya, akan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang asnaf. Okey, baik. Yang terakhir, kemasyarakatan. Baik, nombor 5. Kita tengok nombor 5. Masjid sebagai pusat politik. Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat bermesyuarat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Seperti yang pertama, merancang strategi peperangan. Yang kedua, menerima kunjungan diplomatik dan delegasi daripada negara Islam atau bukan Islam. Kalau orang dari negara lain, negara Islam ke, negara bukan Islam ke, datang ke Madinah menziarahi ataupun melawat Nabi dan juga kota Madinah, Nabi akan bawa mereka ke mana dulu? Ke masjid untuk berbincang. Okey, baik.
Dan yang ketiga, tempat pameran senjata. Baik. Yang keenam, fungsi masjid apa dia? Masjid sebagai pusat seni. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjadi tempat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran dan qasidah. Al-Quran dan qasidah. Bacaan Al-Quran dan qasidah ini merupakan salah satu seni. Seni lah. Kalau zaman kita ni dah macam-macam dah. Bukan hanya bacaan Al-Quran dan qasidah saja. Nasyid lah, khat lah dan sebagainya. Baik. Yang ketujuh, lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam dari zaman Rasulullah SAW hinggalah ke hari ini. Sebab apa lambang perpaduan umat Islam? Sebabnya masjid ni setiap hari kita akan jumpa jemaah Islam dekat masjid lah. Solat 5 waktu. Ataupun paling kurang setiap minggu kita akan jumpa jemaah-jemaah lain di masjid. Itu apa? Pada hari Jumaat. Itu menunjukkan bahawa perpaduan umat Islam itu kukuh. Masjid ni adalah lambang kepada perpaduan umat Islam. Baik, kita tamat untuk tajuk ini. Minggu depan insyaAllah kita akan masuk tajuk baru. Baik. Untuk kali ini, kerja rumah kamu bukan salin, tak perlu salin. Kita akan buat latihan. Boleh boleh bawa keluar buku latihan sirah. Boleh bawa keluar buku latihan sirah. Ya. Allahu Akbar. Muka surat 29 kita dah buat. Muka surat 30 30 saya tak pastilah buat ke belum. Tandakan tik. Tak apa, kalau dah buat, siapa yang dah buat tak apa, bagus. Siapa yang belum buat boleh buat muka surat 30. Dia suruh buat apa? Tandakan tik pada perintahan yang betul. Ayat yang betul saja kamu kena letakkan tik. Ayat berkenaan siapa ni? Berkenaan dengan Masjidun Nabawi. Masjid Nabi dekat mana? Dekat Madinah. Yang pertama, tempat suci yang kedua dalam Islam. Betul ke tidak? Macam tadi Ustaz ada bincangkan, ada 3 tempat paling suci di dalam Islam. Yang pertama apa? Masjidul Haram di Mekah. Yang kedua apa? Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi dekat Madinah. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Macam yang dia kata ni, tempat suci yang kedua dalam Islam. Betul ke Masjid Nabawi ni tempat kedua suci dalam Islam? Baru je Ustaz bagi tahu tadi. Kalau betul, awak tandakan tik. Kalau salah, awak biarkan. Baik. Yang kedua, didirikan oleh sahabat Nabi. Betul ke salah? Kalau katakan betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah. Kan Masjid Nabawi ini dibina oleh Nabi dan juga para sahabat. Didirikan oleh para sahabat je ke? Nabi pun ada dalam tu. Nabi pun ada dalam usaha tu untuk membina Masjid Nabawi. Jadi kalau betul, awak tandakan tik. Kalau salah, awak tinggalkan. Biarkan kosong. Baik, yang ketiga. Masjid ini dibina atas tanah yang dibeli daripada 2 orang anak yatim. Betul ke tidak? Nabi beli tanah daripada anak yatim, kemudian Nabi bina Masjid Nabawi. Betul ataupun salah? Kalau betul, awak tandakan tik. Kalau salah, awak tinggalkan. Baik, yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid ini seorang diri. Betul ke Nabi dirikan Masjid Nabawi ini seorang diri? Ataupun para sahabat membantu? Kalau awak rasa betul, awak tandakan tik. Kalau salah, awak tinggalkan. Baik, yang kelima. Di dalam masjid ini terletaknya Kaabah. Ya ke? Kaabah letak di mana? Kan Ustaz cerita sebelum ini, Kaabah terletaknya di Masjidil Haram, bukannya Masjidil Nabawi. Jadi kalau awak rasa yang kelima ni, pernyataan kelima ni betul, tandakan tik. Dan kalau salah, awak tinggalkan. Dan yang terakhir, solat di masjid ini sama seperti 1000 kali solat di tempat lain. Macam yang Ustaz cerita tadi, yang pertama Masjidil Haram, tempat yang paling suci dalam Islam. Kalau kita solat di dalamnya seperti kita solat 100,000 kali di tempat lain. Yang kedua, masjid paling suci di dalam Islam, Masjidun Nabawi. Yang mana kalau kita solat dekat situ, umpama kita solat 1000 kali di tempat lain. Dan yang ketiga adalah Masjidul Aqsa. Yang mana kalau kita solat di dalam Masjidil Aqsa, umpama kita solat
500 kali di tempat lain. Betul ke 1000 dekat Masjid Nabawi? Baru je kita bincangkan tadi. Okay, kalau betul awak tanda tik, kalau salah awak tinggalkan. Dan yang kedua, kerja sekolah kamu adalah muka surat 31. Dia suruh cari perkataan yang tersembunyi. Dia dah bagi dah perkataan ini. Awak cuma perlu crossword kan. Cari kan perkataan-perkataan yang telah diberikan. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.